Kita nak tengok tuan-tuan muslimin muslimat tentang pertemuan kita dengan Nabi pada hari kiamat. Bagaimana Nabi SAW boleh mengenali umat Nabi SAW pada hari kiamat. Tuan-tuan muslimin muslimat, Nabi cerita tentang kelebihan orang yang mendapat syafaat Nabi pada hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، ارزقنا فهم النبيين بجاه الخاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين، علمنا التأويل واهدنا الصراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita banyakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kurniakan kepada kita sama-sama dapat datang ke masjid. Allah kurniakan kita ni kesempatan masa dan kesihatan tubuh badan untuk boleh sama-sama datang ke masjid. Mudah-mudahan tuan-tuan akhir-akhir usia kita ni Allah Ta'ala pilih kita dengan kematian yang baik-baik, insya-Allah. Mudah-mudahan yang berusaha, Tuan Nazir Masjid, Timbalan Nazir, ahli jawatan kuasa masjid yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, para asatizah, ustaz-ustazah, tuan-tuan guru, ayah ibu, muslimin muslimat yang dikasihi sekalian. InsyaAllah tuan-tuan muslimin muslimat kita nak tengok tuan-tuan muslimin muslimat tentang pertemuan kita dengan Nabi pada hari kiamat. Bagaimana Nabi SAW boleh mengenali umat Nabi SAW pada hari kiamat. Tuan-tuan muslimin muslimat, Nabi cerita tentang kelebihan orang yang mendapat syafaat Nabi pada hari kiamat. Ada beberapa orang pada hari kiamat, syafaat Nabi ni ada banyak tuan-tuan ya. Syafaat Nabi ni ada banyak. Dan antara syafaat Nabi yang paling besar, Nabi dengan izin daripada Allah, Nabi boleh bawa umat Nabi ni yang dalam masuk neraka tu, dia bawa keluar daripada neraka masuk ke syurga. Itu antara syafaat Nabi yang besar. Masuk juga syafaat Nabi antaranya Nabi minta supaya diringankan azab buat umat Nabi SAW. Dan antara yang mendapat keringanan
azab pada hari kiamat antaranya yang paling Nabi sayang iaitu pakcik Nabi Abu Talib. Pakcik Nabi Abu Talib ni tuan-tuan, kita tahu ceritanya. Dia mati dalam keadaan tidak memeluk Islam. Tapi Nabi terus berdoa kepada Allah. Dan antara doa Nabi kepada Allah, selagi mana tidak ada larangan yang melarang umat Islam berdoa akan diampunkan dosa bagi orang bukan Islam selepas kematian, kata Nabi akan terus berdoa. Sampailah turunnya Al-Quran yang melarang para Nabi dan juga orang beriman berdoa kepada orang yang mati dalam keadaan dia tidak Islam. Tapi untuk pakcik Nabi Abu Talib ni, Allah bagi kelebihan daripada Nabi. Apa nak untuk Abu Talib? Nak diangkat azab daripada Abu Talib memang tak boleh sebab dia mati tidak memeluk Islam. Tapi kata Allah dekat Nabi SAW, Allah akan ringankan azab yang dikenakan kepada Abu Talib. Dan seringan-ringan azab yang dikenakan kepada Abu Talib dalam neraka hanya dipakaikan terompah daripada neraka sahaja. Itu yang paling ringan, pakai terompah dalam neraka. Tapi terompah dalam neraka, tuan-tuan, walaupun berada dekat tapak kaki, dia punya panas menggelegak sampai dekat ubun-ubun rambut, ubun kepala tu panas dia. Itulah bahayanya api neraka ni. Sebab tu tuan-tuan muslimin-muslimat, kita ni memang tidak ada pilihan yang lain melainkan bila mati kita ni pastikan kita memiliki syafaat Nabi SAW. Kita dapat syafaat Nabi, tuan-tuan. Tuan-tuan muslimin-muslimat, pada hari kiamat, tuan-tuan, orang yang dapat syafaat Nabi SAW ni, antara kelebihannya Nabi kenal dia. Walaupun umat Nabi ni ramai, hari kiamat berkumpul manusia sejak dari zaman Nabi Adam AS sampailah berlakunya hari kiamat. Masa tu, tuan-tuan, ada beberapa orang yang akan berkumpul duduk dekat Nabi SAW, duduk dekat dengan Nabi SAW. Kata Imam Malik, hadis daripada riwayat Imam Malik, meriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, pernah satu hari sahabat bertanya dekat Nabi SAW, ya Rasulullah, macam mana engkau boleh kenal ya Rasulullah? Kaifa ta'rifu man ya'ti ba'daka min ummatik? Ya Rasulullah, hari kiamat nanti, macam mana engkau boleh kenal umat engkau yang selepas kematian engkau? Kau tak pernah jumpa umat engkau lepas kau wafat. Ya Rasulullah, macam mana boleh kau kenal umat engkau? Sahabat tanya dekat Nabi SAW. Kata Nabi SAW, antaranya, yang Nabi boleh kenal umat Nabi pada hari kiamat, tuan-tuan. Kata Nabi, فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ. Kata Nabi SAW, mereka semua umat aku ini yang Nabi boleh kenal ini akan datang bertemu dengan Nabi keadaan putih bercahaya pada muka, tangan dan kaki mereka, kesan daripada berwuduk. Maknanya orang yang rajin berwuduk, wuduk dia bukan semata-mata untuk solat. Tapi orang ni berwuduk sebab sunnah Nabi. Antara sunnah Nabi berwuduk, wuduk untuk solat, hukum dia wajib. Kalau tak ada wuduk, tak sah solat. Antara sunnahnya berwuduk, Nabi berwuduk sebelum tidur. Maknanya Nabi tidur dalam keadaan suci, wuduk sebelum tidur. Ada juga wuduk Nabi SAW. Setiap kali Nabi ni bangkit daripada tidur, Nabi akan basuh tangan Nabi. Dan Nabi akan keluar daripada tempat mandian Nabi dalam keadaan berwuduk, walaupun Nabi tidak bersolat. Maknanya, tuan-tuan, setiap masa berwuduk. Dan orang yang tidak berenggang dengan wuduk ni, yang tak berpisah dengan wuduk setiap masa, yang menjaga wuduk dia,
pada hari kiamat dia datang bertemu dengan Allah dalam keadaan seluruh anggota wuduk dia itu bercahaya. Dan itulah tanda Nabi kenal umat Nabi. Nabi kenal umat Nabi dengan wuduk yang sentiasa lekat pada tubuh badan dia. Dalam waktu yang sama juga tuan-tuan muslimin muslimat, macam mana Nabi kenal umat Nabi SAW yang Nabi akan bagi syafaat. Antaranya hadis daripada Imam At-Tabrani an Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya hina yusbihu 'ashran wa hina yumsi 'ashran adrakathu syafa'ati yaumal qiyamah. Daripada Abi Darda radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berselawat ke atasku pada waktu pagi 10 kali dan ketika pada waktu petang 10 kali, ia mendapat syafaatku pada hari kiamat. Tuan-tuan, kali ini pula Nabi puja dan puji pula orang yang banyak berselawat ke atas Nabi SAW. Selawat ni tuan-tuan, antara amalan, dalam banyak-banyak amalan, ambillah wuduk ke, sedekah ke, pergi masjid sembahyang berjemaah, baca Quran, masuk pula selawat kat situ. Dalam banyak-banyak amal ibadah, selawatlah antara amal ibadah yang sangat mudah. Mudahnya selawat ni, dia tidak perlu nak datang ke masjid, tidak perlu dalam keadaan berwuduk, tidak perlu untuk nak membeli sesuatu. Kalau Quran, kena beli Quran kalau nak baca Quran. Tak perlu nak keluar daripada rumah. Paling mudah amalan. Tapi mudah sekalipun amalan, Nabi kata bagi orang yang berselawat, hari kiamat dapat syafaat. Dia punya dapat syafaat tu tuan-tuan, sama macam orang yang suka bersedekah. Orang yang suka bersedekah, pada hari kiamat, Nabi akan tunggu dia di Al-Mizan. Banyak dia nolong orang, Nabi akan beratkan timbangan pahala dengan syafaat Nabi. Dia dapat syafaat ni, orang selawat, sama macam orang yang datang kat masjid berulang alik sembahyang 5 waktu dekat masjid. Orang yang datang kat masjid, ulang alik kat masjid tuan-tuan, antara syafaat pada hari kiamat, dia akan melintasi titian sirat kalbarqil lami', seperti kilat yang menyambar. Orang yang sembahyang berjemaah kat masjid dapat syafaat, sedekah dapat syafaat, selawat yang mudah ni pun dapat ganjaran syafaat, sama macam orang pergi sembahyang, sama macam orang yang baca Quran, sama. Tuan-tuan, kenapa Nabi bagi ganjaran orang yang selawat ni dengan ganjaran yang besar, sedangkan benda yang dia buat mudah, tak susah mana pun. Sambil-sambil dengar kuliah boleh berselawat, sambil-sambil dengar majlis ilmu boleh selawat, duk tengok TV boleh selawat, dalam kereta boleh selawat, duk dengan handphone boleh selawat. Selawat ni anytime boleh buat. Tapi kenapa ganjaran dia besar tuan-tuan? Tuan-tuan tengok macam mana ulama kupas hadis yang berkaitan dengan selawat yang kita buat untuk Nabi SAW. Selawat ni tuan-tuan muslimin muslimat, siapa buat, itu tanda dia cinta dekat Nabi. Yang kedua, tanda dia ingat dekat Nabi SAW. Antara amalan yang boleh ingatkan kita dengan Nabi, yang mendekatkan kita dengan Nabi, adalah selawat. Kita pisah dengan Nabi 1400 tahun. Dah lama Nabi wafat. Tapi yang mendekatkan kita dengan Nabi adalah selawat. Sebab tu pada hari kiamat, di Al-Mizan, ketika mana ada seorang lelaki sedang ditimbang dosa pahalanya di Al-Mizan, begitu sedihnya lelaki itu apabila dia melihat dosa lebih berat daripada pahala. Dia tahu dia akan dicampak ke dalam neraka. Tengah-tengah dia bersedih tuan-tuan, datang seorang lelaki meletakkan sehelai kertas di atas timbangan pahalanya.
dengan kertas yang ringan itu sehelai memberatkan timbangan pahalanya. Seronok lelaki tu. Kalau tak ke neraka, dia kata, terima kasih banyaklah Tuan, bantu saya, beratkan timbangan pahala saya. Kalau tak, tercampak saya dalam neraka. Dia tanya, Tuan ni siapa? Dia kata, dia tak kenal Nabi. Nabi kata, akulah Rasulullah, kata Nabi. Akulah Rasulullah yang kau sebut nama aku dalam solatmu dan salawatmu. Maknanya orang yang sentiasa bersolat, ditambah pula dengan solat-solat sunat. Itulah orang yang sentiasa menyebut Nabi dalam rukun solatnya, selawat ke atas Nabi. Dia berselawat pula, rupa-rupanya yang banyak selawat. Nabi tunggu kita tuan-tuan di Al-Mizan. Dia beratkan timbangan pahala. Pada selai kertas itu tertulis kalimah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rupanya orang yang buat benda yang Nabi suka, ingat ke Nabi, cinta ke Nabi tuan-tuan. Bukan setakat Nabi yang bagi balas ganjaran tu. Bahkan Allah Ta'ala, Allah yang balas cinta kita kepada Nabi SAW. Bila kita buka surah Ali Imran ayat 31. Apa cerita Allah tentang Nabi? Qul in kuntum tuhibbun Allah. Katakan Muhammad, katakan dekat umatmu Muhammad, jika kamu semua cinta kepada Allah, sayang kepada Allah, fattabi'ununi, kata Nabi, ikut aku, kata Nabi. Maknanya siapa sayang cinta kepada Allah, ikut apa yang Nabi buat. Percakapan Nabi, perbuatan Nabi, pakaian Nabi, tutur kata Nabi, pergaulan kehidupan Nabi, ikut. Siapa yang ikut Nabi, dia dapat 2 hadiah daripada Allah. Yang ni bukan Nabi balas, Allah yang balas siapa yang ikut Nabi. Nabi kata, siapa ikut aku, kata Nabi, Allah bagi 2 hadiah pada orang ni. Bukan Nabi tapi Allah. Kenapa Allah yang balas tuan-tuan? Kenapa Allah yang balas? Siapa ikut Nabi, Allah yang balas. Sebab Nabi ni Habibullah, kekasih Allah. Allah ni sangat seronok kalau siapa yang puji Nabi, siapa ingat ke Nabi. Muhammad ini kekasih aku, engkau sebut nama dia, kau ingat dia. Bukan Nabi yang balas, Allah yang balas. Apa Allah Ta'ala buat? Yuhabibukumullah, kau ikut Muhammad, aku cinta pada engkau wahai umatku. Ni tara Allah Ta'ala dengan Nabi, punya rapat Allah dengan Nabi. Sebab tu siapa yang ingat dekat Nabi, bukan setakat makhluk, bukan tara malaikat doakan kita, Allah yang ambil alih tugasan tu. Allah balas balik cinta kita kepada Nabi. Wa yaghfir lakum zunubakum, dan Allah ampunkan dosa kita. Sebab tu tuan-tuan, selawat ni salah satu bentuk benda siapa yang buat, Nabi sangat suka. Sampaikan kata Nabi SAW, 10 hari, pagi 10 kau selawat, petang 10 kau selawat, lepas subuh je selawat 10 kali. Itu kalau buat 10 kali. Kalau 1000 kali macam mana? Lepas asar pula terbenam matahari, dia selawat lagi. 10 pagi, 10 petang, kata Nabi, adrakathu syafaati yaumal qiyamah. Dia akan memilikinya syafaat pada hari kiamat. Tuan-tuan, ada seorang lelaki, kisah yang diceritakan oleh Ubay bin Ka'ab, hadis daripada riwayat Imam Ahmad. Ubay bin Ka'ab dia cerita, ada seorang lelaki dia jumpa Nabi SAW. Dia jumpa Nabi SAW, dan dia pun kata dekat Nabi SAW, ya Rasulullah, ara'aita in ja'altu salati kullaha alaik, ya Rasulullah, apa pendapat engkau ya Rasulullah, sekiranya aku jadikan seluruh hidup aku ini selawat hanya semata-mata untuk engkau ya Rasulullah. Aku bangkit daripada tidur, aku selawat ke atas engkau.
Aku duduk atas kenderaan selawat. Sebelum makan selawat. Selawat aja. Selawat itu pada dia doa untuk dia juga. Pagi, petang, siang, malam selawat. Dia kata dekat Nabi, ya Rasulullah, apa pendapat engkau? Kalau seluruh hidup aku selawat dekat engkau. Tuan-tuan, maksud selawat tu apa tuan-tuan? Dia puji Nabi. Dia ingat ke Nabi. Lebih kurang macam ni lah dia cakap dengan Nabi. Ya Rasulullah, apa kau rasa kalau setiap masa aku doa untuk kau ya Rasulullah? Apa kau rasa ya Rasulullah kalau setiap masa aku puji kau ya Rasulullah? Tuan-tuan, kalau orang jumpa kita, kawan baik kita, setiap tahun tak pernah gagal datang hari raya ke rumah kita. Setiap tahun mesti datang. Yang datang setahun sekali rumah kita setiap kali raya. Kita rasa apa? Bagus betul lah kawan aku ni. Setiap tahun datang beraya kat rumah aku. Walaupun dah pisah jauh dah. Duduk nun dekat Perak contohnya. Tapi raya datang kat Subanjaya. Kita rasa apa? Oh seronoknya lah. Datang beraya rumah kita. Itu kita setahun sekali. Yang ni pula tuan-tuan jumpa dekat Nabi. Ya Rasulullah, kalau setiap masa, setiap saat, bukan setiap hari, setiap saat ni, aku ingat dekat kau ya Rasulullah dengan selawat. Apa pendapat engkau? Seronoklah Nabi tuan-tuan. Seronok. Nabi ni, kita kena buat benda yang menggembirakan Nabi, yang menyeronokkan Nabi. Sahabat ni buat benda yang Nabi sangat seronok dengar. Apa Nabi jawab dekat orang yang seronok menggembirakan Nabi? Apa Nabi jawab tuan-tuan? Nabi kata, izan kata Nabi. Dah kalau begitu engkau buat. Setiap saat engkau banyak ingat dekat aku, kau sayang, kau cinta dekat aku, izan kata Nabi. Yakfikallahu ma ahammaka min dunyaka wa akhiratik. Allah akan menghilangkan segala kesusahan untukmu, dunia dan akhirat kamu, kata Nabi. Subhanallah. Dah macam tu kau ingat dekat aku, kata Nabi. Kau tunjuk cinta dekat aku, sayang dekat aku, kau gembirakan aku, kata Nabi. Allah balas untuk engkau. Nabi kata Allah akan menghilangkan untuk kamu kesusahan untuk kamu, dunia dan juga akhirat. Subhanallah. Tak berhenti lelaki ni berselawat. Asalkan duduk saja. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alih. Diselawat ke atas Nabi. Nabi ajar dekat kita. Kalau dah buntu hidup kita tu, masalah anak tak selesai, masalah duit tak selesai, isteri tak selesai, menantu tak selesai, masalah dengan jiran tak selesai, hidup rasa tak tenang, ada serabut dekat hati ni. Nabi ajar ke kita banyak selawat. Nabi kata banyak selawat kat Nabi. Bukan Nabi yang malas, Allah. Tuan-tuan, Nabi sangat bergembira bila sahabat ingat dekat Nabi. Saya teringat tuan-tuan, seorang sahabat Nabi yang biasa kita dengar namanya Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah bin Abdul Muttalib ni tuan-tuan, Muslimin Muslimat, dia pernah mengalami satu keadaan. Dia tersilap cakap dia masuk Islam. Lepas tu hati dia celaru. Betul tak betul ni? Masa bila cerita tu tuan-tuan? Kisahnya, masa mula-mula Nabi berdakwah. Nabi duduk dekat Bukit Safa. Safa Marwah tu dekat Bukit Safa. Kalau kita pergi Mekah, Masjidil Haram dekat Bukit Safa. Bukit Safa ni tuan-tuan, tempat berkumpulnya orang Mekah kat situ. Kalau ada apa-apa pengumuman dekat Mekah, dia akan buat dekat Bukit Safa. Orang akan naik dekat Bukit Safa, akan panggil As-Sabbahun, wahai orang-orang pada waktu pagi ni berkumpul semua. Hari tu Nabi duduklah kat situ. Nabi tak buat apa pun. Nabi duduk diam je kat situ. Tiba-tiba datang Abu Jahal. Apa Abu Jahal ni buat dekat Nabi? Duk caci maki Nabi. Nabi diam je. Dia provoke Nabi supaya Nabi melawan balik. Duk caci hina Nabi. Nabi bukan buat apa pun. Nabi duduk saja kat situ.
Kau nak provoke ke? Kau nak caci maki ke? Nabi diam je. Bila Nabi diam, tuan-tuan, dia tak puas hati. Dia tak puas hati pula. Ni Nabi ajar dekat kita ni. Kalau ada orang caci kita, maki kita, kutuk kita, diam je. Tak ada layan. Fitnah cerita lain. Fitnah tu kena clear benda fitnah. Setakat kecil-kecil tu tak apalah. Tapi kalau caci maki ni ikut macam Nabi. Abu Jahal bukan setakat caci maki Nabi, dia provoke Nabi supaya Nabi balas balik macam apa yang dia buat. Tapi Nabi diam je. Tiba-tiba dia pula yang panasnya. Dia pula yang koyaknya. Bila Nabi duduk diam, dia pula yang marah. Kenapa Muhammad dia diam? Apa dia buat, tuan-tuan? Dia punya marah dekat Nabi. Dia pegang je kepala Nabi. Dia ambil batu. Dia ketuk kepala Nabi dengan batu sampai berdarah. Sampai berdarah, tuan-tuan. Allah. Apa salah Nabi? Nabi tak buat apa pun. Nabi duduk dekat bukit sofa. Duduk gitu. Tak buat apa-apa. Yang kau nak marah kenapa? Berdarah, tuan-tuan. Ni Nabi kita. Abu Jahal hina Nabi dengan sehina-hinanya. Macam orang hina saudara kita dekat Palestin tu, tuan-tuan. Semua orang tengok video dia. Semua orang tengok macam mana bayi-bayi dibunuh. Yang kepala putusnya. Tengok video macam mana hospital kan dibom. Semua orang tengok keadaan, tuan-tuan. Takkan tak rasa apa-apa kan dekat hati kita kan. Tak geram kan tengok macam tu. Masa kepala Nabi diketuk dengan batu berdarah tu. Lepas Abu Jahal ketuk tu, dia pergi dekat Masjidil Haram, duduk dengan kawan dia ramai-ramai, duduk gelak-gelak. Dalam gambar-gambar yang duduk tengok Nabi ni, marah dekat Abu Jahal. Tapi tak boleh nak buat apa. Sebab Abu Jahal ni ketua dekat Mekah. Kawan ni pun ramai. Masa tu, tuan-tuan, ada seorang perempuan. Dia nengok kepala Nabi berdarah. Dia geram tengok Abu Jahal. Tapi tak boleh nak buat apa. Tak lama lepas tu, datang Saidina Hamzah. Balik daripada berburu. Dengan panah berada di tangan. Busur panah tu berada dekat tangan. Terus dia mengadu dekat Hamzah. Hamzah ada kata, baru kejap tadi ni Abu Jahal, dia pergi caci maki Muhammad. Lepas tu dia ketuk kepala Muhammad dengan batu sampai berdarah. Oh, Hamzah punya terasa hatilah. Nabi tu anak buah dia. Dia tak buat apa, tak kacau orang pun duduk diam. Yang kau pergi ketuk sampai berdarah kepala Muhammad, kenapa? Terus Hamzah cari mana Abu Jahal. Dia nampak Abu Jahal duduk dengan kawan-kawan dekat Kaabah. Dalam Masjidil Haram. Tuan-tuan, dia tak fikir dah siapa kawan Abu Jahal. Dia pergi dekat Abu Jahal. Dia pegang kepala Abu Jahal. Dengan panah dia tu, dia ketuk kepala Abu Jahal sampai berdarah. Macam mana dia buat kepala Nabi berdarah, macam itulah Hamzah buat kepala Abu Jahal berdarah. Masa tu bangkit kawan-kawan Abu Jahal nak backup. Kawan Hamzah pun bangkit. Boleh berperang kat situ. Dah macam mana Abu Jahal kata dekat kawan-kawan dia, duduklah semua, kata Abu Jahal. Aku yang salah. Sebab aku dulu yang buat naya dekat anak buah dia. Hamzah kata dekat Abu Jahal, berani engkau kacau Muhammad, kau caci maki Muhammad, kau ketuk kepala Muhammad sampai berdarah. Sedangkan aku telah pun menjadi pengikut kepada Muhammad. Dia sebut perkataan tu, tuan-tuan. Dia sebut tu sebenarnya dalam keadaan dia sangat marah. Dia marah sangat. Kau boleh buat macam ni dekat kepala Muhammad, dia anak buah aku. Dia punya marah dekat Abu Jahal sampai dia terlepas cakap, aku nak beritahu ke Abu Jahal, aku dah masuk Islam dah pun. Terkejut Abu Jahal. Bila masa pula Hamzah masuk Islam? Hamzah ni pula, tuan-tuan, bila disebut dia dah masuk Islam, lepas tu dia terfikir, betul ke tak betul kau masuk Islam ni, dia kata. Mula jadi selaru sekejap. Bukan nak niat nak masuk Islam sangat pun. Tapi sebab marah sangat. Marah sangat. Tapi bagus jugalah marah dia tu. Marah dia tu nak masuk Islam, okeylah. Nabi, tuan-tuan, ni bila dengar Hamzah masuk Islam, seronoknya Nabi, ya Allah.
Tak sangka yang peristiwa itu menyebabkan Hamzah masuk Islam. Punya berdoa lah Nabi SAW. Nabi ni tuan-tuan 3 tahun dakwah secara sulit, senyap-senyap dakwah. Sebab takut. Nabi beritahu dekat sahabat, siapa masuk Islam, jangan isytiharkan Islam. Semayang sorok-sorok. Kalaulah musyrikin Mekah tahu, kena seksa kau nanti. Tengok yang kena dekat Sumayyah sampai dibunuh tuan-tuan. Ditombak daripada bahagian kemaluan mati dia. Tengok Ammar bin Yasir, tengok Bilal, tengok Khabbab. Bahkan Talhah bin Ubaidillah juga diseksa. Tuan-tuan, ini orang hebat-hebat kena seksa. Nabi kata, tak payahlah semayang depan-depan, kita ni lemah lagi. Semua semayang sorok-sorok takut. Nabi menunggu siapalah panglima musyrikin Mekah ni yang boleh pertahankan umat Islam ni, siapalah. Tiba-tiba Hamzah masuk Islam dalam keadaan dia marah tuan-tuan. Tapi benda yang Hamzah buat, benda yang menggembirakan Nabi SAW. Allah dah sebut dalam Al-Quran tadi tuan-tuan. Siapa gembirakan Nabi? Yuhibbukumullah. Allah akan cinta, Allah akan sayang kau, kata Allah. Hamzah digembirakan Nabi dengan memeluk Islam. Cukup saja sesiapa menggembirakan Nabi. Dalam keadaan Hamzah rasa celaru, betul tak betul Islam, Allah masukkan dalam hati Hamzah tuan-tuan. Diangkat yang disebut tadi ni. Allah menghilangkan segala kesusahan dunia dan akhirat untuk kamu. Allah masukkan dalam hati Hamzah. Dibuangkan dalam hati Hamzah ini ketakutan, kesedihan, kesukaran, celaru Allah Ta'ala buang. Hamzah, yang kau sebut ini adalah pilihan yang betul Hamzah. Tak perlu nak keluar balik daripada Islam. Kau berada dalam agama yang betul. Teruskan istiqamah dalam Islam. Terus istiqamah Hamzah. Akhirnya tuan-tuan, Hamzah ni dapat ketenangan dan terus kekal dalam Islam. Apa yang dibuat tuan-tuan? Dia gembirakan Nabi dengan pengislaman dia. Cukup saja orang ni gembirakan Nabi SAW. Bahkan dalam hadis yang lain, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, adalah Rasulullah SAW ni bila sampai pada waktu malam, Nabi akan ingatkan kepada sahabat tentang hari kiamat. Nabi kata dekat sahabat tentang ketakutan pada hari kiamat. Ubay ni takut bila Nabi bagi reminder tentang hari kiamat. Sampai Ubay bin Ka'ab kata dekat Nabi SAW. Apa kata Ubay kepada Nabi? Aja'alu laka salati kullaha ya Rasulullah. Bila Nabi cerita tentang ketakutan pada hari kiamat, Ubay kata dekat Nabi, ya Rasulullah, kalau beginilah ya Rasulullah, aku jadikan seluruh waktu hidupku hanya berselawat ke atas engkau ya Rasulullah. Ubay ni bila takut pasal kiamat, dia selawat. Ni Nabi ajar kat kita. Bila rasa takut jiwa kita, hati kita pasal hari kiamat, pasal kematian, pasal kemiskinan, pasal semua yang menakutkan, Nabi ajar selawat. Ni Ubay buat, tuan-tuan, Ubay bin Ka'ab buat. Nabi cerita pasal takutnya kiamat. Ya Rasulullah, apa keadaan, apa akan jadi kepada aku kalau aku banyak selawat dekat engkau, ingat dekat engkau? Nabi SAW pun bersabda, Idzan yukfa hammaka wa yughfaru dzambaka. Ubay, kalau dah begitu keadaan engkau Ubay, kau ingat dekat aku, sebut nama aku, selawat dekat aku. Ubay gembirakan Nabi, memuja-muji Nabi. Nabi kata dekat Ubay, dihilangkan segala kesedihan kamu wahai Ubay, dan diampunkan segala dosa kamu. Dua Allah Ta'ala bagi kepada Ubay. Yang pertama, Nabi kata dekat Ubay, Allah angkat segala kesedihan engkau wahai Ubay. Ni hati yang sedih ni tuan-tuan. Hati sedih ni. Orang buat macam-macam kadang-kadang.
Suami isteri punya perangai, kadang-kadang anak-anak, menantu. Ni sedih. Ataupun sedih dengan diri sendiri. Teringat dekat dosa kita dulu. Sedih kadang-kadang kita ni susah nak berubah. Sedih. Kita pernah jumpa dengan orang yang stres. Anxiety, depression ni tuan-tuan. Saya punya staff seorang baru ni. Saya jumpa dia, dah lama tak jumpa dah. Tapi Alhamdulillah lah. Dah makin elok. Kena anxiety tuan-tuan. Subhanallah. Bila dia cerita pasal anxiety tu menakutkan sebenarnya. Dia dah masuk azan dah tu. 5 minit lagi. Staff saya ni, dia orang lelaki. Dah kahwin. Cumanya dia duduk dekat KL. Isterinya duduk kat Perak. Jauh-jauh sikit lah. Dia borak dekat saya cerita dia punya anxiety tu. Bila dia kena anxiety attack ni. Sampai drop dia punya oksigen. Drop dia punya oksigen, bawa pergi hospital, bos ada darah beku kat kepala ni, anxiety punya cerita ni. Doktor bagi ubat untuk nak bagi cair darah tu. Dia boleh dalam keadaan koma tak sedar tu, dia macam tak tahulah, dia kata tak sedar ke amai ataupun koma tak sure, tapi dia kata dia tak sedar. Dalam masa 2 minggu tu tak sedar apa yang berlaku, dia kata. Starting anxiety datang, rasa takut. Tanya dia, benda apa yang boleh kau rasa takut? Benda kau boleh rasa takut tu? Sebab pisah dengan isteri jauh ke? Teringat dekat anak ke kan? Lepas tu dia pun cerita lah. Rupanya adalah benda yang orang buat dekat dia. Bukan orang buat dekat dia. Dekat kampung dia buat rumah. Dekat kampung. Tapi tanah yang dia buat rumah tu, tempat dah ada makhluk menunggu kat situ lah. Gubat lah dengan ustaz tu, elok lah pula. Tapi nak ceritanya, dia rasa takut. Tiba-tiba rasa takut. Dan takut tu sampai sesak nafas. Oksigen drop sampai 90 oksigen dia masa tu. Tuan-tuan, muslimin muslimat. Nabi beritahu dekat kita dalam hadis ni. Kalau kau nak Allah Ta'ala buang ketakutan dalam diri kau. Kesedihan. Tuan-tuan, anxiety ni bila kesedihan yang melampau. Depression yang melampau, yang tak terkawal. Tekanan yang tak terkawal tuan-tuan, dia akan sampai kepada anxiety, kemurungan ni. Dia sampai kat situ tuan-tuan, boleh bawa kepada kematian. Nabi ajar dekat kita, banyak selawat. Banyak selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, banyak selawat. Selawat jangan berhenti. Ya? Nabi ajar dekat kita. Sebab Nabi seronok orang yang banyak ingat dekat Nabi SAW. Saya pesan dekat staff saya tu banyak selawat. Selawat banyak. Ikut yang Nabi ajar. 10 pagi, 10 malam. Kalau kita yang lapang-lapang ni kan, peganglah tasbih. Tasbih digital ke apa ke. Selawat tuan-tuan. Banyak-banyak kali selawat. Allah angkat kesedihan daripada kita. Allah angkat kemudaratan daripada kita tuan-tuan. Tuan-tuan muslimin muslimat. Dalam hadis yang lain daripada Abi Talhah Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, aku masuk menemui Nabi SAW. Lalu aku melihat baginda sangat gembira dan ceria. Lantas aku berkata, wahai Rasulullah, tidak pernah aku melihat engkau lebih gembira pada hari ini berbanding hari-hari yang lain. Baginda pun bersabda, mengapa tidak? Apa yang menghalang aku daripada untuk terus bergembira? Sedangkan malaikat memberitakan kepadaku daripada Allah Azza wa Jalla bahawasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesiapa yang bersalawat ke atasmu, aku dan malaikatku bersalawat ke atasnya 10 kali. Man salla alaika sallaitu alaihi wa ana wa malaikati 10. Siapa yang selawat ke atas Nabi 10 kali, kata Allah Ta'ala dekat Nabi, Allah akan bersalawat ke atasnya dan juga para malaikat ke atasnya. Dan sesiapa yang mengucapkan salam ke atasmu dari umatmu, aku mengucapkan salam ke atasnya 10 kali. Tuan muslimin muslimat, yang ni Nabi lagi seronok.
Nabi dengar sendiri daripada Allah Ta'ala. Sahabat tanya dekat Nabi ni, seronok kenapa ya Rasulullah? Oh, yang ini Allah beritahu dekat aku, hadiah untuk orang-orang yang banyak selawat dekat aku, kata Nabi dekat sahabat. Siapa yang selawat dekat aku 10 kali, Allah dan malaikat akan selawat untuk dia pula, yakni mendoakan dia. Kita berhenti azan ni tuan-tuan ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala salat. Hayya 'ala salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha Muhammadur Rasulullah. Allahumma rabba hadhihi da'wati as-sayyidina asyhadu ya arhamar rahim. Baik, sama sekali lagi tuan-tuan muslimin muslimat. Nabi punya seronok tuan-tuan bila orang yang bersalawat dekat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah kata dekat Nabi, Allah dan malaikat akan berdoa ke atas orang tu 10 kali. Siapa selawat sekali sahaja, kata Nabi, Allah balas 10 kali. Dan siapa pula yang mengucapkan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada umatmu, bagi salam dekat Nabi. Dalam sembahyang kita sebut Assalamualaikum, salam sejahtera ke atas engkau wahai para Nabi. Salam kita ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah akan balas salam kita dengan 10 salam. Bila sebut salam tu doa daripada Allah kepada kita. Sebab tu tuan-tuan muslimin muslimat, bila kita pergi ziarah makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan lupa bila kita pergi lalu dekat makam Nabi tu, bagi salam ke atas Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bagi salam dekat Nabi. Dan jangan lupa sampaikan salam sahabat-sahabat kita di Malaysia untuk Nabi SAW. Ya Rasulullah, ayah aku sampaikan salam kepada engkau, kawan aku sampaikan salam kepada engkau ya Rasulullah. Sampaikan salam.
Satu salam kita sampaikan dekat Nabi SAW, 10 doa balik daripada kita. Sebab tu untuk Nabi SAW ni, dua benda. Selain daripada berselawat, juga sampaikan salam buat Nabi SAW. Man salla alaika min ummatik salatan, kataballahu lahu 10 hasanat, wa maha anhu 10 sayyiat, wa rafa'a lahu 10 darajat, wa radda alaihi mithlaha. Dalam hadis yang lain juga, Nabi SAW bersabda, daripada Abi Talhah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, datang kepada aku malaikat mengkhabarkan daripada Allah Subhanahu wa taala, sesiapa yang berselawat ke atas engkau wahai Muhammad dengan ikhlas daripada umatmu dengan satu selawat, Allah tuliskan baginya 10 kebaikan dan mengangkat untuknya dan menghapuskan darinya 10 kejahatan dan mengangkat untuknya 10 darjat. Dengan setiap satu selawat kita dapat 30 hadiah. 10 hadiah Allah bagi pahala, 10 hadiah Allah hapuskan dosa, dan 10 yang lain Allah Ta'ala angkat darjat. Darjat manusia ni tuan-tuan, muslimin-muslimat, kita takkan nampak darjat tersebut sewaktu dekat dunia. Darjat ni kedudukan kita dekat dunia ni takkan nampak clear dengan orang lain sewaktu dekat dunia. Yang betul-betul akan nampak darjat kita tu nanti pada hari kiamat. Bila bangkit dari kubur, Nabi sebut dalam hadis, orang yang banyak selawat ke atas Nabi SAW akan berhimpun dengan Nabi pada hari kiamat seperti ni, kata Nabi. Dia akan duduk dengan aku macam ni, kata Nabi. Ada hadis Nabi pernah cerita, orang dekat dengan Nabi berjalan dengan Nabi macam ni, rapat. 2 jari, Nabi tunjuk 2 jari rapat macam ni. Tapi yang berselawat ni Nabi kata macam ni, kata Nabi. Betul-betul duduk dekat dengan Nabi. Maknanya orang yang banyak selawat ni tuan-tuan, pada hari kiamat, kita kemana dia mencari Nabi untuk nak dapatkan syafaat, dia tak payah nak bersusah payah cari Nabi, sebab Nabi akan cari dia. Allah akan tarik dia duduk belakang Nabi, macam ni duduk dengan Nabi. Yang Nabi sebut dalam hadis, wa'adani rabbi ay yudkhilal jannah min ummati 70,000 la hisaba alaihim wala azaba. Tuhanku berjanji kepada aku, daripada kalangan umatku masuk ke dalam syurga 70,000 orang. Tidak ada hisab, tidak ada azab. Setiap 1,000 dari 70,000 orang, setiap 1,000 ada 70,000 pengikut. Semua sekali yang duduk dekat Nabi rapat gini tuan-tuan, ada lebih kurang hampir 4 juta umat Nabi. 124,000 ataupun 240,000 tu adalah sahabat Nabi yang begitu ramai. Baki tu tuan-tuan, kita boleh duduk dekat Nabi SAW, dekat gini dengan Nabi SAW. Tak perlu nak susah payah cari Nabi, tapi Nabi tarik kita. Antara amalannya apa? Banyakkan berselawat. Allah akan angkat 10 darjat kita dunia dan juga akhirat. Itu kalau satu selawat. Tuan-tuan, saya ulang balik. Selawat ni benda yang menggembirakan Nabi. Sebelum mati kita ni hampir dekat tuan-tuan. Buatlah benda yang Nabi seronok. Bila dekat dunia kita buat benda yang Nabi seronok, di akhirat nanti Nabi akan gembirakan kita pula. Nabi tunggu kita di Al-Haud, telaga Nabi, di Al-Mizan, tempat timbang dosa pahala, dan juga di titian sirat, untuk Nabi nak bantu kita masuk ke dalam syurga, insya-Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan, Allah kurniakan kepada kita ni istiqamah, mencintai Nabi, sayang ke Nabi SAW, dan terus kita ni berselawat ke atas Nabi. Tuan-tuan, sama-sama kita terus berdoa kepada Allah untuk saudara kita yang berada di Palestin. Turutkan dengan solat hajat, dengan kunut nazilah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan beri keselamatan, penjagaan terbaik untuk saudara kita di sana, dan dihapuskan musuh-musuh Allah, insya-Allah. Amin, mudah-mudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi la tashba'
ومن دعاء استجاب له رب اجعلنا مقيم الصلاة من ذريتنا ربنا وتقبل دعاء سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك والعصر إن الإنسان لفي خسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والحمد لله رب العالمين. Mohon ampun, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.